Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Baca bismillahirrahmanirrahim. Wala zakata fi hulliyin mubahin walau li ijaratin illa bi niyyati kanzin wa fi qutin kaburrin wa aruzzin wa tamrin wa inabin balagha khamsata awsuqin manqiyin ushrun in suqiya bila mu'natin wa illa fanisfuhu. Baik, masih dalam bab emas perak. Tapi nak tengok hari ni yang tak kena zakat. Kata dia wala zakata fi hulliyin, tidak ada hukum zakat, maksudnya tak wajib zakat. La zakata wajibatun, tak ada zakat yang wajib. Fi hulliyin mubahin, pada perhiasan yang mubah, diharuskan. Faham perhiasan ni perhiasan apa? Perhiasan emas perak lah. Perhiasan selain daripada emas perak memang tak kena zakat apa. Pasal barang kemas ni yang kena, nisbah galian ni yang kena hanya emas perak. Kalau perhiasan pakai apa? Zamrud, diamond, akik, Fairuz, batu-batu ke bang tahu, delima, tak benda lah kita tak pandai lah. Kita pun tak gila batu. Ada orang dengan batu gila, kayu pun gila. Ni kayu kokka, ni kayu kokak, ni kayu kayu, ni teras gemunggal, ni teras kelur, ni teras delima, ni teras buah kelo, ni teras kemuning, ni teras nibung, ni teras apa benda lagi yang sebut tak dia, ni teras Nagasari, ni teras kemuning gading, ni teras apa lagi sebut tak tiah. Tapi kalau yang hantu dia kan, dia cari semua cincin penuh ni. Tapi tak ada zakat. Dan tak ada zakat mana? Dan kayu tak ada zakat. Tapi kalau dia punya bingkai tu perak, ni sebut ni, nak faham ni. Jadi kita nak bicara ni bab apa? Bab perhiasan buat daripada emas perak. Jadi tak ada zakat. La zakata. La ni kalau kita belajar nahu, la yang kita nak belajar selepas ni, selepas tadi tu lah. La apa? La nafil jinsi nama dia, yang babul la. Ilam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin ila basyaratin nakirata walam tatakarrar la. Tu nak ingat tu nahu tu. Wala zakata tu berani baca la zakata, tak boleh baca ke bagi lain lah tu. La zakata, la darara wala dirar, la wasiyata lil waris, la ikraha fid din. Tu la tu. Ni la zakata fi hulliyin mubah. Tak ada apa-apa kena hukum zakat. Tak ada apa jenis zakat pada hulli. Apa hulli?
perhiasan mubah harus. Yang tu kena faham. Perhiasan yang harus, perhiasan yang dimaksud sini mestinya emas perak lah. Pertama kena faham orang lelaki dulu. Orang lelaki boleh pakai perhiasan apa? Perak sahaja. Emas tak boleh. Emas haram orang lelaki pakai. Orang lelaki haram pakai sekalipun swasa. Swasa apa? Emas campur dengan perak, campur dengan gangsa, campur. Tapi atas huraian dan penjelasan daripada tukang emas, tukang buat cincin, nak buat swasa mesti banyak emas. Kalau emas sikit, dia akan cepat berkarat. Jadi swasa haram pakai. Swasa haram pakai. Pasal swasa hakikatnya adalah emas. Haram pakai. Walaupun ada campur dengan bahan lain. Pasal dia banyak emas. Begitu juga yang haram pakai lelaki. Ni kita cerita lelaki ya. Lelaki boleh pakai hanya perhiasan perak. Umum perak yang boleh pakai. Emas lelaki tak boleh pakai. Sekalipun swasa, sekalipun zulian. Zulian biasa tahu tak zulian apa dia? Tak bisa dengar. Zulian tak tahu. Tak bisa dengar zulian. Apa zulian? Zulian ni dia bukan emas tapi salut emas. Barang kemas yang salut emas. Salut emas ni bukan warna emas tau. Memang emas betul tau. Emas 99 ke, emas 916 ke, emas. Dia lah emas. Emas. Barang kemas dia besar bagak kan. Tapi bukan emas. Salut emas. Tapi memang nampak emas Tapi orang kenal lah ni zulian. Haram juga pakai bagi lelaki. Pasal apa? Pasal dia emas. Emas. Orang lelaki tak boleh pakai emas swasa, saya sebut lah. Sekalipun dia bukan emas, tapi salut emas pun haram. Itu lelaki. Orang perempuan boleh pakai emas, boleh pakai perak, tapi selalunya orang perempuan tak teringin pakai perak. Tak jadi tanya orang perempuan, betul ke? Orang perempuan tak ada pula kan. Kalau saya pengalaman tanya orang perempuan, betul tak orang perempuan tak ada teringin pakai perak? Betul. Tak teringin dia pakai perak. Sampai esok kalau nak bagi bini perhiasan, janganlah beli benda-benda perak. Tak ada teringin dia mah. Beli cincin perak, dia tengok macam ni. Perak. Macam ni, siap muka yang kuat. Saja buat muka itu, walaupun dia memang tak buat muka. Dia memang tak teringinnya perhiasan perak. Dia memang nak apa? Emas kena hampa tunjuk emas macam ni, terbeliak je mata dia. Wow. Tunjuk rantai emas 2-3 urat. Liak je mata. Itu yang terbeliak tengok emas lah. Kalau orang mutakin ni tak ada teringinnya dia. Yang penting takwa, bukan emas. Kita pun sama lah kan. Orang bagi duit macam mana? Orang bagi dunia dan isi dia pun. Tak ingin aku nak Allah dan Rasul. Aku nak Islam, iman. Nanti yang kata kita kena bagi steady tu, pahaman akidah tu kan. Baru Dajjal mari, tak ada heran kita Dajjal. Memang tak heran Dajjal mata satu kalau lawa. Tapi masa tu kita terdesak. Tengahlah ni pun Covid, duit makan tak cukup, macam-macam orang bunuh diri, orang naik bendera putih lah apalah. Pasal apa? Makan tak cukup. Yang bunuh diri pun ada. Bayang nak, susah kita nak dengar orang Islam bunuh diri. Tapi zaman PKP, zaman ni, ramai orang bunuh diri. Sikit itu. Tapi nak cerita apa asal? Orang perempuan boleh pakai perhiasan emas. Tapi ada batasannya. Perhiasan yang boleh pakai pun perhiasan yang pada ghalibnya itu adalah dibuat perhiasan. Bagi contoh, perhiasan yang ghalib, yang tu emas, orang perempuan pakai. Sebut. Gelang, rantai, cincin, subang,
gelang kaki. Gelang pun dia ada dua jenis gelang. Ada gelang keras, ada gelang rantai, kan? Ada yang rantai tangan, ada gelang tangan. Kalau gelang apa beza gelang dengan rantai? Rantai dia jalin itu, kan? Tu rantai tangan. Kalau gelang ketul itu, kan? Dia ada kunci, ada lock tu, kan? Kadang tak ada lock pun dia masuk dalam tangan tu. Tu. Tapi kena saiz lah, saiz besar lagi dia londeh. Saya kecil sangat tak boleh masuk, kan? Ada yang jenis buka tu. Tu gelang subang ada juga, tapi selalunya kelin ni pakai tu. Tindik tu, bukan tindik emas, biasalah, memanglah kena tindik. Telinga pun kena tindik, kan? Ni apa? Ni subang hidung, ni subang telinga. Zaman dah ni macam mana? Bibir apa ni? Janganlah. Itu tak ada dalam syariat. Bibir atas, bibir bawah. Ni apa? Habis semua. Pelik-pelik saya tak mahu sebut lah ni. Lah ni pelik-pelik. Manusia zaman lah ni pelik habis. Habis semua ni bubuh. Pusat pun bubuh tak? Mas. Pelik. Apa nak sebut? Okey, gelang. Lagi apa? Mahkota. Mas kan? Lagi apa? Kalau zaman dulu ni kat lengan ni pun bubuh emas. Dobit dia, emas orang perempuan boleh pakai ni, emas yang pada urufnya itu orang pakai. Kalau menyalahi uruf, apa uruf ni apa? Kebiasaan orang pakai. Gelang kalau gelang ni, angkat baju ni, londeh ni, macam mana? Ni, sini sampai sini ni gelang. Wah. Itu apa? Mami jarum. Itu menyalahi uruf. Gelang satu okey tak? Dua? Tiga? Tak okey? Tengok satu-satu tu besar mana. Kalau satu tu besar ni okey tak? Emas. Okey. Kalau dua, tiga. Boleh? Tiga macam boleh kira kan. Besar ni. Empat. Boleh lagi? Lima. Nak macam Fir'aun dah ni. 6 7 8. Ini tasbih tau. Kelin boleh lah pakai macam ni. Terlebih kelin ni pakai tu. Dia orang kata orang Kelantan kalau berniaga mocik-mocik sana. Betul? Kat pasar Siti Khadijah tu, kalau sisir lengan tu, dia penuh ni. Mana boleh pakai tu? Haram ni. Dobit dia pakai rantai tu berapa utas mengikut uruf, saiz dia pun mengikut uruf. Yang tu nak bagi uruf ni, yang ni susah sikit nak bagi huraian lah, pasal uruf ni dia tak sama mengikut bangsa, keturunan, setempat, dengan kependudukan setempat, masyarakat setempat, dia tak sama. Uruf ni kena bijak sikit. Macam mana pun kalau datang ragu lah, boleh pakai tak boleh pakai, boleh pakai tak boleh pakai, boleh pakai tak boleh pakai, macam mana? Masa pakai tinggal, kenapa? Ragu uruf tu. Tu saya sebut satu tadi okey lagi kan, satu memang okey lah. Tapi satu tu besar mana? Besar ni. Dia ni emas ni, lebar ni, macam mana? Nak angkat tangan pun assalam, apa? Berat sangat. Tak pakai terang tu. Walaupun satu, haram. Rantai satu okey tak? Dua, tiga, boleh lagi lah. Boleh lagi lah. Boleh tengok lah, tapi satu kalau besar ni, rantai kapal tu boleh pakai. Satu besar ni, bubuh ni pun duk macam ni. Haram. Tu dobit dia uruf.
Huruf tu sudut mana? Bilangan satu, dan juga saiz dia. Saya nak ajar tu tak boleh. Saya tak boleh nak ajar huruf. Betul saya nak sebut huruf. Tasbih macam ni besar ke kecil? Sedang. Ini sedang. Okey, huruf kita sama. Siapa ada tasbih kecil? Nak suruh hampa kena huruf je. Ni tasbih kecil besar? Siapa kata yang ni sedang? Memang kecil. Ni. Siapa ada besar ni? Bukan? Besar ada saya. Ada? Kecil. Sama. Kecil. Sedang. Oh, ambil mak. Hak kita awal dah. Oh, simpan mana tu? Duduk dalam tu. Ni pun sedang ni. Besar? Sedang ni, sedang. Kalau hak besar-besar tu macam Tok Cha dah pakai tu. Oh, hak tu. Tu besar. Saya nak ajar huruf. Saya pakai serban ni besar ke kecil? Sedang. Yang besar macam mana? Oh tu. Oh. Siapa yang pakai serban besar? Dia jenis-jenis Syria macam tu. Oh tu dia pakai Sindibat ni. Tu besar. Macam ni. Nipis. Ni serban tak pakai langsung, punya lama duk pondok. Ni kira, yang ni bukan besar, ni lebar. Orang Hafiz tak boleh pakai. Memang dia geng-geng Hafiz. Nak tahu lagi kita test tengok dia Hafiz tak habis. Hapus ke apa tak tahu lah. Nak cerita apa? Saya nak ajar apa? Saya nak ajar huruf. Ni butang kecil besar. Sedang. Siapa kata besar tu memang pelak mungkin. Dia tak kerti besar kecil, sedang. Itulah nak cerita huruf. Yang tu yang nak tengok harus tak harus pakai. Tapi kalau katalah misalnya rantai tu alah besar benang je. 10 urat okey tak? 10, 20 pun kalau besar benang tak ada apa-apa ni. Tapi kalau satu besar ibu jari saya, satu. Oi. Pula tu dia bukan keliling tengkuk je, tapi rondeh sampai sini. Macam mana? Oi, besar ni. Besar yang tak tahu besar ni. Apa yang saya nak sebut? Nak huruf tu lah. Jadi selagi perhiasan tu harus, tak kena zakat. Walaupun banyak. Jadi antara kaedah nak jangan bagi haram ialah jangan pakai banyak-banyak dan jangan saiznya menyalahi huruf. Itulah lebih dia. Kalau banyak sekalipun selagi dia masih perhiasan tapi tak pakai serentak, nama dia perhiasan mubah. Sekali pun banyak. Yang haram bila pakai sekali banyak tu haram. Tapi kalau banyak tapi pakai satu-satu, dua-dua, tiga-tiga di atas dobit huruf tadilah, maka harus memakainya. Dia masih nama mubah. Misalnya baju ni pakai rantai ni, baju ni pakai gelang ni, baju ni pakai cincin ni, batu pula lain-lain. Baju merah cincin merah, baju biru cincin biru, batu hijau cincin hijau. Kan tu rantai pun ada apa tu, orang panggil apa, loket. Lah ni yang kat tudung tu orang panggil apa, keronsang. Keronsang pun ada yang buat pada emas tu, boleh pakai keronsang. Orang perempuan pakai tak ada masalah, orang lelaki tak salah, jangan pakai keronsang. Okey, saya sebutlah, orang perempuan boleh pakai emas perak, tu pun dobit dia huruf.
Kalau kita tengok cerita dalam TV tu lah, ada orang duk cerita, saya pun tak tahu cerita tu terus mana kan, tapi pernah tengok cerita tu. Mami Jarum misalnya, Mami Jarum. Kenapa Mami Jarum nak panggil Mami Jarum? Pasal pakai perhiasan gila punya kan. Oh, Mami, nama Mami ni selalu kempenek lah. Tu, Jarum tu, pasal apa panggil Jarum? Tak tahulah saya. Tapi Mami Jarum ni perhiasan besar-besar, banyak, pakai rantai gila punya kan. Pakai gelang ni penuh lengan tu. Tu panggil Mami Jarum. Cincin tu dia kelepuk bergetar-getar. Baik. Jadi orang lelaki kalau pakai, orang lelaki perak boleh, tapi perak pun yang boleh apa? Cincin, jam, cincin, gelang bukan perhiasan orang lelaki. Subang bukan perhiasan orang lelaki. Orang lelaki pakai subang perak, haram, kena zakat. Orang lelaki pakai rantai perak, haram, kena bayar zakat. Kena bayar zakat kalau nisab cukup. Tak ada kalau dia haram pakai. Tapi kalau nisab tak cukup, tak kena bayar lah, pasal nisab tak cukup. Tapi haram pakai. Bahkan orang lelaki jangan kata pakai perak, pakai gelang, pakai gelang plastik ya pun, tapi yang tu hurufnya orang perempuan pakai. Pakai gelang plastik yang sarung-sarung macam India pakai, ada color-color semua kan. Boleh pakai? Itu perhiasan wanita, haram pakai. Haram pakai. Tapi kalau orang jenis-jenis ahli zikir ni kan, dia suka bubuk kat tangan dia macam ni kan, tasbih kan, macam ni kan. Boleh pakai? Dia sebenarnya maksud dia bukan nak pakai gelang tu, tapi tasbih tu, simpan tasbih lagi jatuh lah apa, dia bubuh dekat lengan dia. Jadi dia bukan pakai rantai tu, bukan pakai gelang sebenarnya, tapi keedah nak simpan dia punya tasbih. Kadang-kadang dia tak bubuh tangan ni, dia bubuh tangan ni pasal tangan ni untuk kira kan. Dia tak nak bagi melendut-lendut panjang-panjang tu. Allah. Lagi kalau dia nak sembang, nak buat kerja, dia pegang sini, siapa? Dia punya kiraan zikir dia sini, buat kerja. Tangan kanan. Untuk nak zikir balik, pegang sini. Kira, tanda. Itu keedah-keedah orang yang jenis ahli-ahli zikir macam tu lah kan. Kita ni, tengok masing-masing lah kan, siapa ahli zikir, tak zikir. Tapi memang kita kena jadi ahli zikir juga. Sekalipun tak ada pakai tasbih, zikir sentiasa kalau boleh. Selawat sentiasa, tapi nak dapat tertentulah boleh insya-Allah. Amin. Apa nak cerita ni? Saya nak cerita uruf perhiasan boleh tak boleh. Baik, cincin berapa orang lelaki boleh pakai? Tu pun uruf juga. Kalau cincin satu besar tu, batu tu besar tu, mestilah bingkai dia pun besar kan. Kalau satu menyalahi uruf, haram. Tapi kalau uruf sedang masyhur pakai, sebut pekah 2. At least maksimum 3. Tu pun kalau kecil. 2 memang masyhur sebut boleh. 2 pun saiz sedang. Okey. Perak takat tu je orang lelaki. Pakai rantai tak boleh. Subang bukan dia. Gelang orang lelaki tak boleh. Orang lelaki cincin je. Ada pun lain daripada perhiasan yang sebut kat badan tadi. Apa dia? Pinggan boleh tak pakai emas? Tak boleh. Pinggan, sudu, garpu, pisau, haram pakai emas. Haram. Tak ada diajar kaedah kita. Barang-barang dapur macam tu, emas. Periuk emas. Tapi kalau kat Arab Saudi lah ni, dia punya gila emas sampai macam mana? Jawab. Tandas pun emas. Mangkuk tandas pun emas. Gila, pelak. Sampai macam tu lah. Tengok. Manusia ni bila dah pelak, dah kaya sangat jadi gitu. Mangkuk tandas emas, kapal terbang emas, kereta pun emas. Kereta pun emas. Haram tu, haram. Selama-lama dalam haram tu. Keedah kita tak dibenarkan untuk pakai emas. Perhiasan di badan yang sebut tadi, kalau alat-alat benar bekas macam mana, cawan, cerik, jam sekalipun emas haram pakai. Pen emas haram pakai. Lelaki perempuan haram pakai.
pen emas. Ada ke pen emas? Ada? Orang kafir, antara jahat dia buat apa? Dia buat pen, tapi bukan pen tu emas. Apa dia? Mata dia emas. Pen ni dulu zaman saya, pen emas ni pen apa? Pen khot. Pen khot pula tu. Pen lain dia tak buat emas. Brand yang zaman saya dulu masyhur buat pada emas 24 karat. Mata dia tu emas. Apa dia nama pen tu? Nama dia Osmirite. Saya ada dulu tapi saya kikir. Tak pun spray hitam. Dia pen dia biasalah pen kan. Dia besar sikit sini. Dia ada mata dia sengit tu. Ada dakwat lah sini kan. Untuk pen khot, mata dia pula boleh ada skru sini, dia boleh tukar, ada mata besar, kecil. Yang ni ni emas 916 24 karat 24 karat 24 karat emas ni 24 karat, dia 24 karat rasa 999. Yang ni pun saya tak tahu karat-karat tu apa, saya tak tahu. Rasa kalau 24 999, kalau 916 22 karat gold. Betul? Ya, betul kan? Betul tu. Saya tak tahu karat-karat tu. Bukan karat tu, berkarat. Dia punya karat dia. Kalau sebut karat, karat buah ya lah. Tak erti awak menyebut macam tu. Itu cara orang putih punya istilah. 20 karat gold. Macam tu lah dia punya macam tu lah. 24 karat. Okey, haram. Emas, emas. Jam buat pada emas. Dia punya plate dia apa? Background dia, emas tu, jarum tu, kadang jarum untuk emas. Lagi apa? Dia punya background plate apa? Plate apa? Permukaan jam tu kan. Dia punya apa? Jam tu, dinding jam je lah kan. Dinding jam yang kita tengok jam tu, dinding tu belakang jarum tu. Dia punya nombor-nombor dia tu emas. Memang ada orang gila emas kalau jangan. Dia nak emas semua. Warna pun kalau boleh nak warna emas. Kalau takat warna emas cat tu bukan emas pun. Tak ada yang tu tak ada apalah. Tapi memang ada orang hantu emas. Apa sikit emas. Satu raja-raja sultan suka warna kuning. Warna apa? Warna diraja. Apa jangan tak tahu? Warna diraja ialah warna kuning. Okey. Takat warna kuning tak ada apa-apa. Tak apa-apa. Baik. Jadi tak ada zakat pada perhiasan harus. Okey, abang kena fahamlah perhiasan harus. Walau li ijaratin, sekalipun walau kana huliyum mubah itu li ijarah, untuk ijarah. Apa ijarah? Sewaan. Ijarah sewa. Ijarah. Kalau kita lah pegang lenggong, memang kita buat butik sewaan pengantin. Ada baju pengantin, ada lelaki, perempuan, jubah, ada kot, ada baju net, ada tudung, semua kan. Lagi antara perhiasan yang disewa apa? Perhiasan. Agak-agak berapa banyak rantai, gelang, subang yang ada. Banyak. Sekali pun ada 100 urat. 100 urat. Berapa gram satu-satu tu satu hal lah, tapi banyak lah. Subang pun berapa set. Dia bukan nak pakai, tapi sewa harus tak? Ke haram? Mahkota pun ada yang istilah rantai ni, rantai yang berangkai-rangkai yang dia jadi lepel kan, sekeping tu penuh, tak boleh bila pakai atas penuh di dada, tapi masih urusnya tera tu boleh pakai lagi lah, tak ada istilahnya istilah melampau lah kan. Dia buat sewaan lah tu, mahkota bubuh ni, pakai tudung apa, pakai udah buat ada mahkota emas lah, ambil gambar. Sehari je pakai pun, malam je, tapi dia buat sewa. Kena zakat.
Kalau campur banyak-banyak, setengah kilo, 2 kilo, 10 kilo, kena zakat tak? Kenapa tak kena zakat pula? Kan dia 85 gram dah kena cukup nisab, 85 gram kena zakat. Kenapa pula sampai 10 kilo tak kena zakat? Pasal dia perhiasan. Tu banyak sekalipun, berat sekalipun. Berat sekalipun. Selagi perhiasan dia tak kena zakat. Sekalipun banyak. Tapi dobit dia, apa saya dah sebut tadi? Jangan pakai sekali serentak semua. Pakai sekali serentak semua haram, berdosa, kena zakat. Janganlah buat bodoh itu. Itu salah pakai serentak. Itu gile-gile lah dia pakai. Boleh? Kalau tengok buku-buku panduan majlis agama, kadang-kadang ada benda tak betul kat sini. Saya tengok Perak, mungkin kita lah Perak, dia kata perhiasan tak kena zakat jika tidak melebihi, tak silap saya dia tulis 500 gram. Maksudnya kalau ada perhiasan lebih pada 500 gram kena zakat. Kalau buat sewa, tanya soalannya tu kan. Kalau buat sewa lah, kita bukan 500 gram, ada 50 kilogram emas. Tapi macam-macam jenis perhiasan lah kan. Macam-macam jenis perhiasan lah. Pula tu bukan kita pakai. Kita buat apa? Sewa. Kalau meniaga, masalah meniaga kan. Ni kita sewa. Sewa perhiasan lagi tak benda tu? Harus ke haram? Harus. Perhiasan ke emas perak? Sikit. Bukan emas perak ke? Dia perhiasan emas perak. Kalau emas perak sekalipun, perhiasan, sambung? Perhiasan tak ada kena zakat. Perhiasan mana tak kena zakat? Perhiasan yang harus. Jadi kalau masih nama dia perhiasan, sekalipun banyak, sekalipun 50 kilo, kita bukan pakai, tapi kita buat bisnes sewakan barang perhiasan. Kena zakat tak? Sekalipun banyak tak kena zakat. Pasal apa? Jawab. Perhiasan yang harus. You faham itu? Perhiasan. Tak kena zakat pasal apa? Perhiasan yang harus. Kena zakat bila? Perhiasan yang haram. Katalah memang rantai dia semua besar-besar ni. Seorak tu dekat dengan 8 kilo, 9 kilo, 10 kilo senang. Pakai tu tengkok ni. Kalau pakai seminggu dah tak naik lah. Apa? Tenggelam, berat sangat. Buka-buka rantai pun tengkok je ni. Contoh lah, ada jadi dia tak tahu lah. Saya bagi contoh tu. Yang tu macam mana? Ataupun emas ada, dia buat pinggan, dia buat sudu, dia buat garpu. Dia tak pakai pun, tapi buat perhiasan, bubuh dalam cermin. Apa hukum? Haram. Macam mana? Kena zakat. Buat perhiasan tak boleh. Dulu zaman saya dulu, orang selalu tanya apa? Kalau perhiasan, dia bukan pakai emas perak, tapi pakai biji timah. Dia panggil apa? Siapa tahu? Tak masyur. Memang dalam ni tak masyur tu. Buat pewter. Pewter ni perhiasan-perhiasan buat daripada biji timah. Pewter. Dulu masyur. Kena zakat tak? Tak. Maksud apa? Bukan emas perak. Kalau pewter tu salut perak, haram. Haram. Poyok misalnya, boleh salut emas? Tu salut emas. Kita bukan salut emas, kita tatahkan dia dengan emas. Ataupun bila periuk ada lubang, macam mana? Tampai lubang pakai emas. Lubang tu kita tampai pakai emas. Ambil itu api, lebur emas, tampung emas. Jadi orang tengok, ada tumpuk-tumpuk emas. Boleh tak? Haram. Gedik-gedik nak tampung pakai emas. Pasal apa? Nanti kata dia payah berlubang. Tak pasal, kau tampung dengan benda lain. Tampung dengan emas tetap haram. Tampung dengan emas. Tampung dengan perak pun haram. Dia ada dobit-dobit dia, tapi umum sebut tampung, sekalipun tampung lubang poyok dengan menggunakan emas perak. Apa hukum? Pasal apa haram? Pasal dia emas perak.
sekalipun tampung haram. Nak tampung dengan besi tak apa, aluminium tak apa, ataupun beli lah ni periuk orang tak tampung dengan emas perak lah, apa dia, kertas aluminium tu kan, yang ada gap tu, gunting tepek gonyol sikit, ceng, bubuh air. Kan dia orang buat demonstrasi kat bekas hari apa kan, tebuk lubang bubuh tu, untuk masak air, pakai gam je apa, tak apa, boleh. Tapi elok tak elok segi kesihatan pasal gam tu segi keluar habis, itu satu pasal lah. Saya bukan cerita tu, saya nak cerita emas perak. Cerita emas perak. Masa dalam kitab dia cerita mungkin orang dulu dia tampung-tampung periuk pakai emas perak, haram. Pakai timah tak apa. Cuma pakai timah lagi panas, lagi lebur habis rupung bocor periuk. Setimah dia cepat jaya. Saya nak cerita asal. Satu, emas kalau kebanyakan negeri-negeri Malaysia ni dia ada dobit berapa maksimum. Kalau ikut pekah, tak ada had maksimum untuk emas dan perak yang kena zakat, perhiasan yang kena zakat untuk kiraan kilo, tak ada. Huruf di dobit dia huruf. Lepas tu yang kata 500 gram ni mungkin huruf dia lah. Tapi kalau kita simpan 50 kilo sekalipun, tapi masih perhiasan rantai, gelang dan sebagainya untuk kita buat sewaan, kena zakat tak? Tak kena. Bagi betul pahaman. Betul pahaman. Tu yang saya kadang baca kenyataan yang majlis agama keluar, tapi apa benda lah dia orang ni mengaji ke mana tu. Pasal orang yang buat peraturan tu orang tak mengaji, itu masalah dia. Tu tak ada ke Tok Guru kan? Tok Guru ada, tapi benda tu dah keluar sebelum Tok Guru masuk dalam tu jadi sebagai ahli majlis fatwa atau sebagainya. Nak ubah tak boleh pasal telah diwartakan. Nak warta balik, nak tukar ubah warta tu kena menghadap sultan. Pula tu mesti dibawa oleh esko agama. Dia ada syarat-syarat macam-macam. Susah tu. Tu yang tahulah pandai lah dia mah. Okey, siap. Apa saya nak sebut ni? 500 gram tadi tu. Kaedah kita banyak kali pun. Selagi dia adalah perhiasan harus tak kena zakat. Boleh faham? Saya sebut ni ijarah. Itu kita buat sewaan ataupun kita bukan sewa, kita bagi pinjam. Contoh, kita misalnya anak tunggal, mak kita banyak barang kemas. Bila dia meninggal, macam mana? Kita anak lelaki, macam mana? Harta pusaka semua kat kita. Antaranya ialah emas peraknya arwah mak kita punya. Jadi sekarang kita milik, kita pakai ke? Mana boleh pakai? Tapi perhiasan tetap perhiasan lah. Buat apa? Kita bagi bini kita pakai, pinjam. Nak bagi boleh tak? Bagi boleh, tak bagi lagi kering, aku nak cari duit mana kan? Boleh je. Kalau bagi boleh ya. Bini kalau bagi, ya seronok dia. Bagi cincin sebentuk pun, gembira bukan main. Tambah bagi rantai 10 utas, gelang tangan 30 utas. Marah mak kita orang kaya, datin-datin semua. Contoh lah. Untuk bila pesaka kita punya kena zakat tak? Kita pakai tak? Kenapa tak pakai? Haram lah mana boleh pakai. Tu buat apa simpan? Simpanlah perhiasan. Tu nak buat apa? Sama ada sewa ke tak buat sewa. Tu pinjam pun tak pergi pinjam. Tu perhiasan lah. Kena zakat? Kena? Tak. La zakata fi huliyin mubah. Masih perhiasan tak? Masih harus tak? Pasal apa harus? Pasal dia bukan pakai. Dia buat jual beli ke? Dia buat beli tanah, beli rumah. Perhiasan tak? Dia pakai tak? Tak. Dia bagi bini dia tak? Tak kahwin pun lagi. Contoh kan. Dia bagi makcik dia pakai tak? Dia buat sewaan tak? Dia bagi pinjam tak? Tak. Untuk haram ke perhiasan tu? Tak. Zakat tak? Pasal apa tak zakat? Huliyun mubah. Bagi faham tu. Illa melainkan mana kena zakat? Biniyati kanzin, dengan niat apa kanzin?
Kanzin, kanzani, jamak dia siapa tahu? Kunuz. Dalam Quran ada kunuz. Ya, wa kunu ada kunuzis. Macam mana? Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaih. Fa'atainahu minal kunuzu wa atainahu minal kunuz inna mafatihahu latanu ulil usbati ulul quwwah. Betul ya? Lajak-lajak mulut dia macam tu. Wa atainahu minal kunuz. Allah Ta'ala bagi kat Qarun ni apa? Kunuz. Jamak dah bagi kanzun. Agak-agak apa? Tak tahu. Perbendaharaan, simpanan harta. Illa biniyati kanzin, melainkan dengan niat apa kanzin? Buat perbendaharaan. Buat, kalau bahasa Melayu buat simpanan, buat ketui. Itu bahasa kampung. Buat ketui faham? Buat ketui. Tak bisa dengar ni. Ni bahasa kampung lah. Ada setengah kampung pakai bahasa kedaerahan sikit lah. Buat ketui ni maksudnya, kalau saya bagi contoh ni, arwah mak meninggal, saya pula anak tunggal, semua harta mak saya kat saya, antaranya perhiasan dia. Tu saya nak pakai tak boleh, saya simpan je lah. Kalau saya simpan tu nanti saya bagi, kalau saya tak kahwin lagi, misal kan, nanti saya nak bagi isteri saya pakai, boleh tak? Masih perhiasan tak? Masih perhiasan, harus kena zakat tak? Tidak. Tapi kalau saya perhiasan tu saya dah tak boleh pakai, nak bagi bini dah amat sekali. Contohlah kan, bagi pinjam je lah, taklah bagi milik. Lepas tu kalau bagi milik maksudnya masih bagi jadi perhiasan. Bagi milik, kalau bagi pinjam masih nama perhiasan. Ni tak, bagi pinjam pun tak, bagi sewa pun tak, tapi buat apa? Yang ni harta aku, simpanan aku. Bila aku nak pakai, aku jual, aku gadai. Itu apa? Itu kanzin. Itu kanzin. Nak pakai aku jual. Pakai tak pakai, aku memang tak boleh pakai. Tapi tu emas tu, perhiasan tu istilahnya dia panggil apa? Emas atau perhiasan buat perbendaharaan. Kampung punya bahasa ni, emas tu perhiasan buat ketui. Apa maksud buat ketui? Terdesak aku jual. Simpanan, ataupun tak bahasa itu pun nak bahasa macam mana? Niat dia apa? Simpanan aku. Ni adalah emas simpanan aku. Bukan simpan dalam bentuk dinar, tapi simpan dalam bentuk emas perhiasan tu. Perhiasan tu niat simpan. Niat simpan. Bukan simpan sebagai perhiasan, tapi simpan sebagai perbendaharaan. Boleh faham apa beza simpan perhiasan dengan simpan perbendaharaan? Boleh beza? Kalau simpan perhiasan, apa beza dengan perbendaharaan? Sebut tengok. Dia taniak lah. Kalau misalnya saya dapat perhiasan, contoh dengan melalui pesaka tadi, tujuan nak cerita nak bagi faham beza. Barulah kita akan faham mana yang kena tak kena zakat tu. Kalau meninggal, saya dapat harta warisan banyak, pesaka mak, arwah mak, atau orang belah ayah pun dapat harta pesaka banyak, dia pun banyak emas perak dia, tapi katalah dia buat sewa, dia buat butik sewa. Bila dia meninggal, saya tak buat butik dah, saya simpan, saya jadikan dia perbendaharaan lah. Bila perlu saya jual, tak ada saya simpan. Bagi bini tak, bagi orang tak, sewa tak, pinjam tak, pinjam lagi tak pulang dah dia mah. Apa nak sebut? Kalau saya simpan niat buat ketui, tu nama dia tu kanzun, kunuz. Itu buat perbendaharaan, itu kena zakat. Bila kena zakat? Bila disop lah. Tengok berapa gram ada. Tengok ada rantai, ada apa?
Adalah apa? 20 gram. 20 gram. 20 gram. Ingat. Ingat ni. Colek sangat lah kan. Dapat ni sesak-sesak boleh kat jual. Boleh kat lah buat beli beras 3 bulan, 4 bulan. Yang tu panggil kanzin tapi tak kena zakat. Kenapa pula tak kena zakat? Kan kanzin nisab tak cukup. Yang tu yang saya tanya-tanya macam tu supaya nak faham apa yang menyebabkan takluk zakat tak zakat tu. Boleh faham? No, matan dia tu dia kata kita baca matan ni untung dia apa? Dia matan pendek tapi faham dia besar. Tu yang matan tu panggil matan. Matan dia macam jawami'ul kalim. Ni sebab perkataan Rasulullah. Dia pendek, padat. Hukum dia tu memang parti daripada Quran hadis. Zuf, zuf. Kalau hukum. Okey. Illa biniyatin kanzin. Situ. Ada soalan? Perhiasan. Kalau lampu perhiasan kena zakat? Lampu perhiasan. Bukan kena perhiasan. Rumah perhiasan tak kena. Raket perhiasan gantung di rumah. Tak kena. Tak kena ke perhiasan-perhiasan itu? Bukan perhiasan kena. Bukan emas perak. Tapi disuruh kita hias-hias ke? Tak. Haram ke hias? Tidak. Tidak. Untuk apa hukum berhias? Harus. Kat mana harus? Kat rumah. Masjid ada makruh dia. Ada makruh. Tambah ayat Quran buat hiasan. Pasal ayat Quran bukan untuk hiasan. Tapi harus buat hiasan. Tapi sengaja untuk hiasan makruh. Untuk nak hias apa lagi Quran? Quran bukan untuk hiasan. Tapi tu dah ada orang bagi, bolehlah beli dah. Pasal Quran bukan maksud dia hiasan. Satu dekat jam tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, boleh? Harus. Tapi kalau semata-mata maksud hiasan, makruh. Untuk apa nak niatkan supaya kena jadi makruh? Jawab sikit. Buat apa? Untuk reminder. Untuk reminder. Tengok je. Allahu Rabbi. Allah la. Tengok je, tengok jam je. Tengok je jam. La ilaha illallah. Tapi tak jadi gitu. Tengok jam. Jam je. Tak tengok belakang jam tu. Tengok pun lah wah jam ni ya. Kan? Makruh. Dia jadi gitu kan. Jadi tengok tu tak jadi. Tak jadi satu ibrah, tak jadi reminder. Kalau tengok jadi reminder tak apa. Kan? Tulis kat situ. Allah sentiasa bersama kita. Nanti kita tulis kat mana-mana nanti. Allah makhluk dan Allah berpisah tiada. Makhluk, aku makhluk dengan Allah berpisah tiada. Pasal apa? Inna Allah ma'ana. Allah sentiasa bersama dengan kita. Kenapa tak boleh berpisah kita dengan makhluk, dengan Allah? Pasal apa? Mana boleh berpisah? Apa istilahnya? Lupa lah. Kalau engkau bersama aku ya Allah, aku hidup. Kalau engkau pergi daripada aku mati. Pasal Allah mana boleh berpisah dengan kita? Allah mau pisah. Sorry, kita mana boleh berpisah dengan Allah Ta'ala? Boleh kita pisah dengan Allah Ta'ala. Kita memisahkan diri dengan Allah Ta'ala dia. Tapi kita tak boleh berpisah dengan Allah Ta'ala. Mustahil kita boleh berpisah dengan Allah Ta'ala. Mana ada Allah Ta'ala buat kita terasing daripada Allah Ta'ala. Subhanallah. Kita tak pernah terasing dengan Allah Ta'ala. Cuma kita yang asing dengan Allah Ta'ala. Tu yang salah kat kita tu. Yang tu yang bila kita asing dengan Allah Ta'ala, kita dah jadi samsing dengan Allah Ta'ala. Jadi apa? Kena sedar, kita tak boleh terpisah dengan Allah. Allah tak pernah pisah dengan kita. Dia sentiasa bersama kita. Inna Allah ma'ana. Saja ketahui sikit.
Jadi kalau tulis perhiasan itu untuk reminder, Allahu Rabbi, hadza min fadli Rabbi. Semua nikmat adalah daripada Allah. Tengoknya, semua nikmat adalah daripada Allah. Semua nikmat adalah daripada Allah Tuhanku. Tulis kat baju. Tapi kalau tulis Allah, tulis kat baju, kacau pula, lagi sepuk, lagi pijak. Nak basuh pun masuk kaki, gerbak. Oh, tak kena. Kalau nak tulis Melayu tak apa. Tulis Rumi tak apa, pasal dia tak dapat hukum Quran. Tapi kalau tulis Jawi, alamak, kacau pula. Yang tu yang nak tulis apa-apa kat baju, kat kertas, kat dinding, kena berhati-hati, pasal ada tempat yang bila kita tak boleh nak jaga kehormatan dia, nanti tak kena gaya, berdosa pula. Boleh tulis dekat lori tong tai, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wallahu khairun hafizan, Allah adalah sebaik-baik pemelihara. Dia pun jaga juga, jaga kesihatan, environment, sihat. Tapi tulis wallahu khairun hafizan. Boleh tulis ayat Quran tu, tulis dekat lori majlis bandaran. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Sagi dengan tahi, dengan benda busuk, dengan najis, dengan sampah, lori sampah, tulis wallahu khairun hafizah. Woi, tulislah benda lain. Apa environment sihat, tak apa, tapi jangan tulis ayat Quran. Janganlah. Takut tak jaga kehormatan dia tu. Sikit ke sana, asal nak sebut ayat Quran bukan maksud dia perhiasan. Ayat Quran untuk diamalkan. Kalau ada pun tulis dia reminder untuk peringatan. Sayyidina Umar cincin dia. Saya dulu ingat satu-satu, tapi lama saya tak sebut, saya lupa. Saya ingat Sayyidina Umar dia. Cincin dia, batu sunat bawah sini. Kat batu dia tulis apa? Kafa bil mauti wa'izan ya Umar. Cukuplah mati sebagai peringatan, wahai Umar. Ditulis macam mana tak tahu lah. Selalunya ditulis dalam bentuk silang-silang kan? Tapi tulisan dia, maksud dia kafa bil mauti. Dalam nanti kita jumpa dalam Nasu'ih Ibad ada, tak silap saya, disebut dalam 444 nanti. 4 tulisan dekat cincin. Sayyidina Abu Bakar tulis apa, Sayyidina Umar tulis apa, Sayyidina Uthman tulis apa, Sayyidina Ali tulis apa. Tak silap ada ni, banyak umur jumpa. Rasa saya jumpa dalam Nasu'ih Ibad tu, disebut 4 tulisan yang di cincin. 4. Dia sebut 4 tu, 4 khalifah yang disepakati sebagai mahdiyin. 4 ni 4 perkara jangan ditinggal, 4 perkara kena tinggal. Dia akan sebut bab 4 ni, insya-Allah ini umur jumpa. Jadi Sayyidina Umar dia tulis perkataan tu. Jadi ayat Quran untuk reminder, okey. Apa nak sebut? Perhiasan, saya sebut perhiasan tu lah. Situ dulu. Ingat boleh masuk bab biji-bijian, tak masuk juga. Baru bab perhiasannya. Ada soal perhiasan. Azimat. Oh, yang tu gelang, bukan gelang. Tu sebenarnya azimat nak ikat kat tangan. Jadi bukan gelang, apa? Macam hampa pakai jam. Kau pakai jam? Tengok. Hampa pakai gelang. Hampa pakai gelang. Bukan gelang tu. Buka tangan bukan gelang tu. Jawab. Macam mana nak jawab? Siapa pandai jawab? Hang pakai gelang. Hang pakai gelang. Besar pula tu gelang. Besar ada huruf. Hang pakai gelang. Haram pakai gelang. Hang pakai gelang pakai jam. Tu gelang tu kat tangan. Macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab? Bukan pakai gelang. Pakai jam. Cuma jam tu nak buh kat tangan, ikat kat tangan, jam tangan, bukan gelang tangan. Jam yang buh kat tangan, tapi takkan buh tangan duk pegang aja. Untuk nak bagi lekat kat tangan macam mana? Bubuhkan dia, bagi ada klip untuk buh kat tangan. Jam tangan, bukan gelang tu. Bukan gelang, apa? Jam tangan. Boleh? Macam orang nak pergi kursus ke mana-mana, pakai apa? Orang panggil apa? Tag. Tag nama kan.
tag pengenalan diri. Bukan pakai rantai tu. Tag pengenalan nama. Bukan rantai. Tag pengenalan nama. Tapi kantuk kat tekuk. Bukan rantai. Boleh faham saya cakap apa? Kenapa saya cakap macam tu? Suara macam tu. Bodoh, bukan haram tu. Itu bukan rantai. Itu tag. Tapi tak bubuh kat poket. Bubuh dekat tekuk. Bukan rantai. Tag. Bodoh. Betul itu pun tak faham. Ada orang kata haram. Itu orang salah dia. Adalah haram. Kau tak faham. Boleh? Macam dulu satu isu apa? Orang berubat ada menggunakan pakai benda-benda magnetik, apa pakai batu magnetik, batu gunung berapi apa benda tau. Lepas tu pakai dekat tangan. Boleh pakai tak? Memang nama dia gelang magnetik. Jadi gelang tak? Gelang. Apa tujuan pakai? Berubat, bukan perhiasan. Memang ubat ke? Kalau tak pakai macam mana? Memang pakai tu badan gemuk jadi kurus, hilang kolesterol. Wow, bagus tu. Badan lemah jadi kuat, mengantuk jadi hilang mengantuk. Boleh pakai? Pasal apa? Berubat, bukan untuk berhias. Tapi cantik. Punya pasal lah dia cantik. Jam tangan pun cantik. Betul kan? Hampa pilih jam tangan, aci jam ke tengok cantik juga? Tu berhias. Apa? Jam tangan cantik, bukan nak berhias bagi cantik. Faham bahasa tu hukum tu dia tak takluk kat situ. Boleh. Tapi hampa niat apa? Pakai gelang. Haram pasal hampa niat pakai gelang. Satu pakai alat magnetik tu apa dia? Pakai apa? Cantik lah gelang ni. Pakai tu yang tasbih ni. Hampa niat pakai gelang. Pakai gelang. Saya pakai gelang ni. Ni gelang. Haram pakai. Pasal apa? Niat pakai gelang. Ni bukan gelang. Ni tasbih. Tak nak bagi bertabur di jalan, ikat di tangan. Ini bukan gelang. Ni tasbih lah. Bodoh. Bukan gelang lah, tasbih lah. Tu bubuh kat tangan. Tasbih bubuh kat tangan. Bukan gelang tangan. Boleh faham? Nama pun tak lulus nak kenal, nak faham apa. Yang bagi ngaji, nak ngaji macam tu khas ngaji apa? Khas tu ngaji mantik. Mana yang dia panggil nak takrif, faham takrifat tu. Mana jinsun nauk pasal dia, ardul am khasah dia apa? Dia yang bil quwah ke bil fi'il. Macam jahal. Ada takrifan tu yang saya jerit macam tu, saya nak pergi faham tu. Ilmu khas dia kena belajar kat sana. Okey, lain? Dah jawab tadi kan? Apa tu? Gelang tu, perempuan. Lelaki. Berubat dengan gelang yang disalut emas atau perak haram. Tetap haram. Pasal bila salut dia hukum, kalau emas, perak. Kalau nak pakai juga macam ni, emas duduk dalam, salut dengan plastik. Salut dengan plastik tu tak nampak emas perak dia, nampak plastik. Orang kata gelang plastik. Tapi lelaki tetap haram kalau gelang. Pasal gelang walaupun plastik haram. Haram. Apatah lagi salut emas lagi haram. Perempuan boleh pakai. Jadi salut orang faham salut kan. Salut ni orang kata salut tak apa, tak. Salut sekali pun dobit dia tebal, maksudnya nampak warna emas tu haram. Yang kalau kita bakar atas api boleh dapat balik emas tu. Dia punya dobit macam tu lah kan. Siap. Selesai jawab soalan. Lain. Lelaki yang beli emas, beli perhiasan kan. Dia beli gelang. Tengok dia ada duit, dia beli gelang. Nak buat apa gelang? Simpan apa? Simpan emas. Tapi dia beli gelang.
Apa ayat dia tadi? Simpan simpan kanzun. Beli emas, beli rantai, beli gelang, beli cincin, buat apa? Nanti nak bagi bini pakai. Dah bini belum? Belum, umur berapa? Baru 12. 12? Lambat lagi nak kahwin. Taruh siap-siap nak bagi bini pakai. Suka tengok bini pakai lawa-lawa. Boleh? Umur 12 dah pandai nak bini ya. Lah ni jangan umur 7 tahun pun gaduh pandai nak bini ya. Ya, betul. Sengih dia. Apa nak sebut? Okey, jawab soalan tu saya. Kan? Jadi kalau memang dia beli taruh, ada duit je dia beli emas, ada duit beli rantai, ada duit beli ni. Buat apa tu? Taruh daripada beli benda lain, baik beli emas. Macam apa? Sesak-sesak boleh jual. Apa tu? Kanzun, pandai. Dia atas niat atas niat. Kalau dia kata buat apa beli ni? Kalau ada orang nak minjam esok kita bagilah pakai. Demo tak ada duit. Kita berduit. Bagilah nak pakai Ustaz, ambil gambar Ustaz hari pengantin, lepas tu pulang nak balik kita. Kita nak bagi orang merasa juga. Nak bagi merasa pakai gelang mahal-mahal. Awak berduit. Jadi bagilah demo merasa abang kita punya. Dapat bergambar untuk demo tu jadilah katanya. Boleh? Kanzun ke huling? Huling. Di situ. Apa beza dia tu? Niat tadi tu lah. Tu saya terjemahkan niat tu dengan perkataan. Okey. Masih huling mubah. Ya. Tak apa, bukan dia pakai. Tapi sewa serentak orang tu tapi orang tu tanda lah masalah. Saya dia kata saya nak 40 urat rantai. Saya nak sewa. Nak pakai sekali ke? Tak tahulah. Tengok dia pakai sekali. Haram tak? Haram. Itu kena zakat tak? Kita tak kena pasal kita punya muamalah betul. Yang kau pakai sekali tu buat apa? Dari segi hukum, kalau kita bagi dia sewa, dia pula sewa atau orang boleh tak? Sewa atas sewa harus. Sewa atas sewa harus. Tapi pinjam atas pinjam haram. Kita bagi pinjam cangkul, ada orang nak pinjam cangkul kat dia. Kata dia bukan saya ustaz punya. Saya nak pinjam je. Dia tak ada kuasa untuk bagi pinjam. Saya aja ada kuasa. Tapi kalau dia sewa, dia boleh sewa amalat tu orang. Dia sewa cangkul kat saya sehari RM5. Dia sewa kat orang sehari RM10. Untung kat dia pula. Ikut dia. Boleh? Kita sewa rumah sebulan 200. Kita sewa tu, kita buat homestay. Kita bukan duduk pun. Kita buat homestay. Buat elan lagi. Siapa nak duduk homestay, semalam 300. Kita sewa sebulan 100. Ada 4 hari duduk, senang kita. Satu malam, sebulan boleh dapat 1,200. Kalau 4 hari kalau tiap malam orang sewa homestay, kaya kita. Tuan rumah pun dapat 200. Kita dapat lebih. Boleh? Harus. Saya nak cerita apa? Sewa atas sewa harus. Tapi pinjam atas pinjam haram. Jadi kita bagi dia sewa banyak-banyak kali 40 tas, dia pakai. Haram atas dia, bukan kita. Pasal hukum kita, muamalah kita harus. Jadi serentak tu ataupun serentak orang pakai, bukan orang sama. Kalau orang sama sekalipun, aku sewa ni bukan suruh kau pakai semua. Harus tak kena zakat. Masih huling mubah. Muamalah pun yang mubah. Lain. So ngaji nak ambil faham makan masa. Satu kita baca berbaris tu kan. Tapi nak faham dia sejam juga. Tu pun ingat tak ingat, faham tak faham. InsyaAllah faham. La zakata wajibatun tu khabar lagi lah mahzuf. Macam la ilaha ma'budun, la ilaha maqsudun. Khabar la mahzuf. Kebiasaannya la jinsi, khabar dia mahzuf. La quwata, la haula wala quwata. La haula mawjudun wala quwata mawjudun. La haula wala quwata, la haula wala quwata mawjudani illa billah. Dia ada khabar mahzuf.
Pasal datang atoh dengan waw, tak ada dengan khabar dia tasniah. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nawada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.